Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Ja'far bin Farj mengatakan, saya pernah melihat seorang laki-laki yang dikenali sebagai unta Aisyah. Dia sangat cerdik, dipukul dengan cambuk. Saya bertanya kepadanya, dalam keadaan bagaimanakah sakitnya pukulan lebih mudah, yang tidak dirasai. Mudah diketahui, dia menjawab, bila kita dipukul kerana dia, maka tentu dia mengetahuinya. Husain bin Mansur pernah bertanya kepada Ibrahim Al-Khawas, apa yang telah engkau kerjakan dalam perjalanan dan meninggalkan padang pasir? Kata Husain, saya bertawakal dengan memperbaiki diriku sendiri. Husain bin Mansur mengatakan, apakah engkau telah melenyapkan umurmu dalam umur batinmu? Menurut Abu Nas As-Siraj At-Tusi, yang dimaksud tawakal sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar Ad-Daqqaq adalah menolak kehidupan masa sekarang dan menghilangkan cita-cita masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sahal bin Abdullah, bahawa yang dimaksudkan tawakal adalah melepaskan segala apa yang dikehendaki dan menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala. Menurut Abu Ya'qub Ishaq An-Nahar Al-Jawzi, yang dimaksudkan tawakal, menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenarnya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim AS. Allah Ta'ala berfirman pada malaikat Jibril AS, Ibrahim telah bercerai denganmu, dirinya telah hilang bersama Allah Ta'ala. Oleh kerana itu tidak ada yang mengetahui orang yang bersama Allah kecuali Allah Ta'ala. Zunnun Al-Misri pernah ditanya oleh seseorang, apakah yang dimaksudkan tawakal? Jawabnya, melepaskan hal yang bersifat dipertuan dan meninggalkan berbagai sebab. Berikan saya tambahan penjelasan. Kata Zunnun, mempertemukan diri dengan hal yang bersifat ibadat dan mengeluarkannya dari hal yang bersifat rububiyat. Hamdun Al-Qassar pernah ditanya tentang tawakal. Dia menjawab, bila engkau mempunyai 10,000 dirham, maka engkau berkewajiban menanggung hutang yang jika engkau meninggal dunia, engkau tidak akan aman dari hutang yang menjadi tanggungan. Bila engkau mempunyai hutang 10,000 dirham dan masih belum membayar, maka engkau jangan berputus asa dan memohon pada Allah agar segera terlunasi. Begitu juga Abdullah Al-Qurashi pernah ditanya oleh seorang tentang tawakal. Dia menjawab, selalu berhubungan dengan Allah Ta'ala dalam segala hal. Orang itu mengatakan, berilah diriku tambahan penjelasan. Dia menjawab, meninggalkan segala sebab yang akan menimbulkan sebab yang lain. Zat yang maha pengatur dapat meluruskannya. Muslimin dan muslimat dan penonton rahmat Allah sekalian, apa yang kita bacakan pada pagi ini daripada kata-kata Imam Abdul Qasim Al-Qushayri sebagai penjelasan kepada makna yang sebenar tentang tawakal. Diceritakan ada seorang lelaki yang dikenali sebagai Jamal Aisyah, unta Aisyah. Dia dikenali sebagai unta Aisyah. Yang dimaksudkan kerana seorang yang rajin, seorang yang tidak malas, maka dinisbahkannya. Dan dia seorang yang di kalangan orang yang bijak. Kerjanya ialah bawa barang. Dipanggil hammal, pembawa barang.
Kadang-kadang kalau kita ke pasar, ada orang jadi tukang bawa barang, ambil upah sikit. Maka dia ni bukan calang-calang pembawa barang. Tapi dia bawa barang dan seorang yang bijak. Dan dia selalu kena pukul. Ya, kerja, kita katakan ni pekerja pekerja kasar. Lalu ditanya kepadanya, bila waktu dipukul tak sakit? Bila? Pukul tak sakit. Seumumnya pukul sakit. Maka kata lelaki ini yang dikenali sebagai Unta Aisyah, dipukul tak sakit bila kita dipukul oleh sebab kerana orang yang kita sayang. Sebab orang yang kita sayang. Apatah lagi orang yang kita sayang melihatnya, dia tak sakit. Maksudnya ialah, bila seorang benar cintanya kepada Allah, seorang benar cinta kepada sesuatu sebagai contoh, maka tiada dia merasa beban atas apa pun kesusahan. Kita ambil satu contoh untuk kita faham. Kita ayah cari rezeki untuk anak-anak. Dengan panas terik, mungkin dengan lapar, tahan dahaga. Apakah kita rasa penat dan sakit bila kita fikir anak yang kita sayang? Maka ia menjadi ringan. Bila kita buat sesuatu walaupun sukar, tapi kita buat untuk orang yang kita sayang, maka ia menjadi ringan. Seperti tidak kelihatan penat dia. Ni ayah yang kerja cari rezeki untuk anak-anak yang masih bersekolah, anak-anak yang masih kecil. Maka dia melalui tak kepenatan yang luar biasa. Mungkin sebahagian mereka tinggalkan anak isteri untuk cari rezeki. Bukankah penat tinggal negara, naik bot, naik kapal ke laut, tengah laut, naik kapal terbang, tinggal negara, cari rezeki. Bukankah itu semua benda yang memenatkan? Ia tidak memenatkan bila memikirkan orang yang disayang. Itulah gambaran tawakal pada Allah. Bila benar cinta seorang kepada Allah, benar cinta, maka apa pun yang dilalui tidak merasa berat. Sebab dia nampak janji Allah atas nama tawakalnya pada Allah. Dia tahu bila dia bertawakal pada Allah, maka Allah akan uruskan kehidupannya. Oleh kerana itu, apa pun yang dilalui daripada keperitan hidup akan dirasakan ringan. Tawakal pada Allah. Apa pun baik. Seumpama seorang yang disumbat dalam penjara dan dia bertawakal pada Allah, sampai masanya dia tahu dia akan dibebaskan. Kalau tidak dibebaskan, jasadnya akan dibebaskan rohnya. Maka dengan perasaan itu, dia akan rasa gembira. Dia tenang dengan ujian. Walaupun berat, pahit. Jadi penjara puluhan tahun, apatah lagi. Bagi contoh umat Islam di Palestin, berpuluh tahun mereka di penjara. Tanpa sebab yang kuat. Oleh kerana hati mereka tenang dengan pertolongan Allah. Akhirnya hari ini Allah Ta'ala tunjuk apa yang mereka tawakalkan selama ini. Tak pernah orang bicara tentang tawanan Palestin di penjara Israel. Tak pernah orang bicara. Hari ini Allah mudahkan umat Islam. Bila berjaya menawan ratusan tentera Yahudi. Termasuk jeneralnya. Sebagai satu asbab kepada pembebasan umat Islam Palestin dalam penjara. Yang mereka lalu dalam penjara puluhan tahun. Namun semua mereka bila ditanya, merasa ringan dengan apa yang mereka lalui. Kerana apa? Mereka buat kerana Allah. Ini yang kita sebut kisah Unta Aisyah ataupun yang digelar Unta Aisyah pembawa barang. Tak sakit dipukul, kan bila lambat sikit dipukul. Kerana memikirkan tujuan ataupun orang yang disayangi, yang dengannya dia mencari wang atau mencari pendapatan. Sama sebagaimana kita contohkan orang yang tawakal pada Allah, apapun keperitan yang dilalui tak akan rasa berat dia. Sebab dia menyerahkan urusannya pada Allah. Kalau dia orang bisnes, berlaku turun naik bisnes, tapi tawakalnya benar pada Allah, maka apa yang dilaluinya ringan. Kalau dia orang yang sakit, yang menunggu kesembuhan, bila benar tawakalnya pada Allah, yang sakit itu menjadi ringan. Kalau dia orang yang berada dalam kesulitan, lalu dia bertawakal kepada Allah, maka kesulitan itu menjadi ringan. Tidak dirasakan berat. Walaupun orang keliling tengok ni macam berat. Macam tak boleh lepas. Tapi dia dapat merasakan ketenangan. Kemudian kata ulama' lagi, ceritanya, Husain bin Mansur ditanya kepada Ibrahim bin Khawas. Dalam perjalananmu di padang pasir, apa kamu buat? Maka katanya, saya baiki dirilah, muhasabah. Ya, para ulama' antara apa yang mereka lakukan dipanggil siyahah.
Tuan-tuan, siah kalau kita terjemah, maknanya melancong. Orang macam kita melancong lah. Maksudnya melancong, membeli belah, ambil gambar tempat lawa-lawa. Dalam istilah sufi, siah ialah suatu keadaan di mana mereka akan berjalan seorang diri. Dan tempat yang akan mereka jalan padang pasir, atau kuburan, atau dalam hutan. Mereka jalan seorang-seorang untuk membina jati diri, berani, tawakal. Macam kalau tuan-tuan pernah tengok dokumentari komando. Dia komando ni nak suruh dia berani, dia buang dalam hutang seorang-seorang. Buang hutang seorang-seorang, dia bagi pisau je sebelah. Pisau. Dia buang dalam telanjang buang. Maka yang ni pun ambil lah sikit cari daun-daun buat seluar. Dengan pisau satulah dia akan ikhtiar hidup. Duduklah mungkin berminggu-minggu. Untuk lahirkan apa? Orang yang berani. Baik, itu cuma berani fizikal. Itu dibuat oleh semua negara. Semua negara buat benda yang sama, dia akan buang tentera dia, ni yang unit khas, ke tempat yang terpencil untuk survivor. Ada di belantara, ada padang pasir. Mereka belajarlah untuk hidup, makanlah apa benda boleh makan. Tak ada satu pun istilah bagi komando ni haram. Yang ada cuma makan atau minum. Boleh belaka. Dalam sufi, mereka namakan sebagai siyahah. Melancong. Dan terjemahan Melayu kita. Artinya mereka akan berjalan padang-padang pasir, khususnya menunaikan ibadat haji. Untuk mereka muhasabah melalui segala kesulitan kerana Allah. Di situ mereka akan melihat diri mereka kat mana kurang mereka baiki. Lalu kata Ibn Khawas, itu yang aku lakukan sepanjang perjalananku di padang pasir. Kata Husain bin Mansur, atau dikenali sebagai Hallaj, dia kata engkau telah melenyapkan umurmu dalam umur batin. Apa maksud dia? Baik, untuk setiap kali muhasabah kamu ke padang pasir, kamu buang usia yang banyak. Banyak. Sebab setiap kali kita nak insaf, lalu kita buat benda ni, kita mengambil masa yang banyak. Bukankah di tempat kita sendiri, kita dapat muhasabah diri kita? Bukankah tempat? Jadi kalau benar tawakal kita dalam mengubah diri, maka kita tak perlu ke mana-mana. Sebagai contoh macam ni. Kadang-kadang kita fikir nak jadi baik kena pergi Mekah. Kita pun siaplah duit nak ke Mekah. Walhal nak ke Mekah duitnya banyak habis. Perjalanannya jauh. Hanya kerana kita nak jadi baik. Itu tujuan kita. Tetapi kita lupa satu keadaan di mana kalau benar kita nak jadi baik, kita tak payah ke Mekah. Kat sini kita boleh jadi baik. Dia macam cerita orang nak jadi alim, nak jadi alim. Dia macam dia duduk fikir Tok Guru paling alim dalam dunia ni. Untuk dia belajar. Dia pun nampak Tok Guru tu ada kat Tanzania. Dia pun kemah barang, kumpul duit. Nak pergi belajar untuk Guru kat Tanzania jauh. Walau Tok Guru depan mata dia ada. Kalau betul dia nak ilmu, depan mata boleh cukup. Cerita kita manusia. Kita kan bila nak sesuatu, lalu kita pun nak pergi tempat sumber asal. Kadang-kadang kita tidak mengambil kira kerugian kita. Kadang-kadang. Kerugian kita. Kalau kita ambil kira kerugian, pasti kita akan fikir panjang. Bagi contoh macam ni, kita ni nak satu barang dari China, kita nak ke China. Tak payah kita duduk sini pun ada barang China. Benda yang sama, kita dapat. Mungkin. Ada orang nak satu benda, dia pergi ke tempat negara, keluarkan barang tu. Padahal dia boleh duduk sini, benda tu post dia masak, datang kat dia, dia boleh jimat masa dia. Artinya kalau seorang benar-benar bertawakal dan memperbaiki diri. Baik, kita tawakal pada Allah. Saya nak baiki diri saya. Apakah perlu saya ke Mekah, ke Madinah? Tak perlu. Sini. Sudah kita ke Mekah untuk buat umrah. Kalau nak baiki diri, di sini. Habis tak boleh ke seorang bila nak baiki diri ke Mekah? Boleh. Tapi sebenar hakikat nak baiki diri di sini. Di sini. Baik, sama juga bila kita sebut nak berjuang. Kita nak berjuang ni. Juang, menjaga agama. Kita pun nampak ni Palestin tengah perang, kita pergi sana. Bukan. Kita berperang di sini. Kita berperang di mana kita berada. Dengan maksud, bagaimana kita nak lawan musuh-musuh dalam diri kita. Bukan kita diajar, bukan secara mutlak. Kita dengar satu tempat ada konflik, kita pun pakat pergi. Kita tak menyelesaikan masalah. Ada caranya mungkin. Mungkin kita boleh hantar doanya, solat hajatnya, bantuan keuangan. Itu jihad kita.
Setiap orang berada dalam jihad dia. Jangan kita duk fikir, bila nampak jihad, oh semua ke sana belakang. Walau kita jihad di sini pun belum selesai. Masing-masing dalam pengetahuan ataupun di dalam peranan mereka masing-masing. Umpama kita dalam satu kereta. Setiap kereta tu dia main peranan masing-masing. Tayar depan ada peranan, tayar belakang ada peranan. Tayar spare ada peranan, steering ada peranan. Steering jangan bila tengok tayar pancit, steering pun nak jadi tayar. Tak boleh. Steering duduk kat steering lah. Ni saya nampak, tayar pancit kata steering. Tak boleh, nak sesama nak steering pun pindah je tayar. Habis, siapa jadi steering? Dah langgar sana pula. Sama. Perumpamaan. Setiap orang perlu melihat peranan mereka di tempat mereka. Apa peranan kita di tempat kita? Apa peranan kita? Kita ada peranan. Bila kita nak kuatkan Islam. Macam mana kita nak kuatkan Islam? Maka peranan kita tempat kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Maka dia pergi pada tempat dan negara kita. Siapa kena faham. Ini makna tawakal pada Allah. Artinya mengenali tugas. Memahami fungsi. Mengenali waktu dan mengetahui tempat yang paling baik untuk kita baiki diri kita. Serah pada Allah. Bukan kita merujuk kepada tempat tertentu dia boleh baiki kita. Bukan. Tok guru tertentu dia boleh jadikan kita pandai. Bukan. Kalau benar niat kita dan benar tawakal kita, semua orang boleh menjadi sebab kita jadi baik. Ya, mungkin orang ni dia tak perlulah cari tok guru dia tu dekat bandar besar. Cukup tok guru sebelah rumah dia untuk baiki diri dia. Kalau benar tawakal dia pada Allah. Kadang-kadang orang nak duit banyak. Dia fikir saya perlu ke bandar besar dapat duit banyak. Kadang-kadang cukup kita bekerja kat kampung kita pun dapat duit banyak. Kan kita kan kalau cerita duit banyak, kat mana? Oh, lubuk duit ni, Kuala Lumpur lah. Tapi kat sini tak ada duit ke? Kita nampak macam tak ada duit di sini. Walau setiap tempat ada rezekinya. Kalau benar kita tawakal pada Allah. Contoh ada orang, dia kaya di kampung dia. Tak payah ke mana-mana. Dekat kampung dia. Kadang-kadang dia tak payah sewa kedai, rumah dia jadi kedai. Dia kaya. Mungkin tak berlaku, ya mungkin. Bila benar tawakal kita, rezeki itu ada kat mana-mana. Tapi kalau tawakal kita berlaku kekurangan. Kita cuma nampak rezeki di suatu tempat. Kat lain tak ada rezeki. Kita cuma nampak rezeki pada suatu pekerjaan. Kalau kerja lain tak ada rezeki. Kita cuma nampak kekayaan itu pada satu negeri. Kalau negeri lain tak ada kekayaan. Tuan-tuan, banyak orang kaya di negeri miskin. Dan ramai juga orang miskin di negeri kaya. Kita cerita Amerika kaya. Tapi ramai mana duduk bawah jambatan. Terpaksa jual darah. Banyak mana gelandangan. Banyak mana tak jumpa makanan. Padahal ceritanya Amerika. Ada rezeki Allah, itu rahsia Allah. Yang kadang-kadang kita tengok ada orang duduk kampung, tapi kekayaannya lebih pada orang bandar. Bila benar tawakal kita pada Allah, untuk ubah diri kita, bukan semestinya ke Mekah. Bukan semestinya kita perlu tempat tu tempat. Untuk alim, bukan semestinya guru tu mesti hebat benar. Saya cuma nak belajar dengan mufti-mufti, baru cepat alim. Ada orang belajar dengan guru biasa, tapi dia boleh jadi alim sebab guru tu. Di sini disebabkan benar tawakal pada Allah. Jadi siapa yang benar tawakal pada Allah, Allah cukupkan apa yang dikehendaki sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar tawakal pada Allah, cukuplah Allah baginya. Yakni memenuhi keperluannya. Kata para ulama lagi, bagaimana kata Abu Bakar Ad-Daqqaq, maksud tawakal menolak kehidupan pada masa sekarang. Apa maksud menolak kehidupan pada masa sekarang? Tentang apa yang kita lalui dalam kehidupan kita sekarang. Hari ini. Maka kita tidak berfikir apa yang akan berlaku selepas ini, selepas ini, selepas ini. Apa pun yang kita dapat hari ini, maka kita bersyukur dan kita bersabar. Kemudian untuk sesuatu yang kita tak tahu, maka kita tak ada cita-cita apa-apa pun. Akan datang esok lusa, kita tak tahu. Maka kita tidak ada satu pun cita-cita kita terhadap esok hari. Dan bukan maksud tak ada perancangan, tak ada planning. Bukan itu maksud. Maksudnya kita tidak ada apa yang disebut sebagai angan-angan kosong kita. Berangan kosonglah untuk esok hari. Kerana umat Islam diajar bekerja setiap hari.
Setiap hari kita kerja. Apa yang kita boleh buat hari ni, kita buat. Sehingga mereka menyebut, la tuakhir amal al-yaumi ila ghadin. Jangan tangguhkan amalan hari ni, hanya kamu menyangka kamu ada esok. Jangan tangguh. Sebab esok, sebenarnya kita tak akan letak dalam jadual kita dia ada. Ataupun dia masih punya harapan. Kita tak hari ni, apa yang kita boleh buat hari ni? Tak apalah esok lah. Kita nak mulakan taubat. Esoklah start taubat, pergi masjid. Daripada kuliah subuh, tak balik-balik sampai lusa. Kan kita mulakan hari ni. Kita nak cari rezeki. Esoklah saya start cari rezeki. Bukan hari ni. Orang tawakal dia akan memulakan terus tanpa tunggu. Dia bukan menunggu esok saya akan start. Itu bukan jiwa tawakal. Itu jiwa orang berangan. Kalau benar tawakal, maka detik ini kita buat. Saya kalau nak jadi pandai, saya akan start sekarang. Saya kalau nak jadi orang baik, saya start sekarang berubah. Tak tunggulah pergi Mekah minggu depan, baik kan? Itu kita lihat orang yang benar tawakal. Belum pergi Mekah dia dah baik. Dia dah tunjuk mabrur dia. Walau dia belum pergi haji, tapi dah tunjuk mabrur. Kenapa? Benar tawakalnya. Dia memang betul nak jadi baik. Dia tak tunggu pergi haji, padang Arafah, nanti doa jadi soleh. Maka lepas tu balik mabrur. Dia mula daripada situ. Bila benar niatnya untuk mendapat keampunan Allah pada ibadat umrah dan haji, Allah dah tunjuk wataknya di sini. Bukan wataknya di sana atau watak selepas itu. Sebelum tu lagi. Tuan dah tunjuk mabrur dia. Dah tunjuk. Belum pergi dah baik. Belum pergi dia dah banyak selesaikan urusan dia dengan manusia. Maka ini orang yang benar tawakal, dia tak akan tunggu esok hari. Maka ini bila kita masukkan, jangan tolak apa yang ada hari ini. Jangan berangan dengan apa yang esok hari. Maka benar tawakal. Kemudian kata Syekh lagi, maksud tawakal ialah melepaskan segala apa yang dikehendaki. Kita ni ada kehendak. Kita nak apa? Yang bujang nak kahwin, yang kahwin nak anak, yang tak ada kerja nak kerja. Kita ni ada kehendak. Manusia ialah makhluk yang kehendaknya tak habis. Dia tak macam binatang. Binatang kehendaknya kehendak yang sama. Sama je, dia cuma nak buruan dah habis. Manusia ni, kalau tuan-tuan beri satu dia, kehendak dia tercapai. Kita nak lain pula, nak lain pula, nak lain pula. Kita naknya boleh kereta, dapat kereta. Lepas tu nak tukar bumper pula lah, tukar tayar pula, tukar rim pula, tukar steering. Macam-macam nak tukar seat pula. Dah buat semua, nampak kena tukar exhaust pula, tukar exhaust pula. Dah buat semua komplit. Nampak kena beli kereta lain pula lah. Dia tak habis. Beri satu benda, dia akan hancurkannya dengan angan-angan dan cita-cita dia. Beri dia rumah, macam-macam. Dia asal nak rumah je. Lepas tu sekian. Ini manusia. Tetapi bila orang bertawakal, macam mana dia deal dengan nafsu dia? Apa yang dia nak tadi, yang dia nak dan sebagainya, maka dia cuba untuk tidak mempengaruhi hidup dia. Jangan pengaruhi hidupnya. Dan dia meletakkan keizinannya pada Allah. Ya, kalau Allah izinkan, saya okey. Saya nak kahwin, contoh. Saya nak anak. Saya nak kerjaan. Itu nafsu saya. Cita-cita saya. Namun saya kata, kalau Allah izinkan. Dia tak menjadikan saya, asalkan saya dapat, ikut mana pun saya buat. Saya tak akan cakap macam tu. Ada orang kan bila dia nak sesuatu, dia tak kira ikut mana pun dia buat. Dia rasa dia nak motor, dia curi pun tak apa. Asal dapat motor. Dia panjang umur orang, curi motor. Asal kata dia nak kahwin, dia buat cara mana pun dia akan kahwin. Maka bukan begitu orang beriman. Kita memang ada kehendak. Tapi kehendak kita berdasarkan apa yang Allah Ta'ala ajar. Kita menyandarkan pada Allah. Kita nak tanah luas. Tapi kita tak akan ambil tanah orang. Kita ikhtiar dengan apa yang Allah izinkan. Sehinggalah kita dapat apa yang kita nak. Berdasarkan apa yang kita sandarkan pada Allah. Tetapi bila kita sebut sandar pada Allah, maksudnya mengikut ketetapan Allah secara peraturan dan hukum. Dan saya sebut tadi, saya nak kereta. Tapi bukan dengan cara saya curi. Sandaran saya pada Allah, saya kena beli. Saya kena pinjam contoh. Pinjam pula, saya tak boleh pinjam cara riba. Itu bermakna saya bukan menyandar pada Allah. Saya pinjam cara Islami. Ini kita sandar pada Allah. Kerana maksud menyandar pada Allah meletakkan hukum dalam semua pergerakan kita. Itu maksud saya bersandar pada Allah.
Wa ufawwidu amri ila Allah. Saya serahkan urusan pada Allah. Saya serahkan urusan saya mengikut hukum Allah. Baik cerita, saya katakan kita nak kaya. Nak kaya, nak. Tapi saya sandarkan kekayaan itu pada hukum Allah. Saya tak nak kaya dengan tipuan. Saya tak nak kaya dengan masuk skim yang diharamkan. Pelaburan yang tak patuh syariah. Bukan. Itu tanda orang tu tak bertawakal dan tak sandar pada Allah. Dia sandar pada nafsu. Kerana semua benda yang meninggalkan hukum Allah namanya ikut nafsu. Semua. Kalau benda tu ada hukum Allah, kita membelakanginya, kita ikut nafsu. Tapi kalau benda tu kita ikut, walaupun nafsu kita pun ke arah tu, tapi itu hukumnya, seumpama kahwin. Itu kan nafsu kahwin. Nafsu kita memang ke arah tu. Tapi ikut hukum, ia tak disebut nafsu. Disebut syariat. Kita nak kaya. Tapi ikut hukum, maka dia tak disebut nafsu. Itu syariat. Semua benda yang terhasil oleh nafsu, kita mengikut sandaran pada Allah, itu syariat. Itu ikut syariat lah. Saya nak tanah, saya beli. Itu syariat, jual belinya. Begitu setiap orang menyandarkan dirinya pada Allah. Tuan-tuan boleh bernafsu tu, nafsu ni. Tapi jangan membelakangi hukum. Kalau membelakangi hukum, berarti kita tak bersandar pada Allah. Bila kita mengikut hukum, kita sedang bersandar dengan Allah. Dan hukum Allah akan jaga nafsu kita tadi. Kalau saya kata saya kahwin, nafsu saya. Tapi ada hukum yang saya ikut. Maka hukum itu yang menjaga perkahwinan saya sampai bila-bila. Sampai ke syurga. Saya nak anak, itu nafsu saya. Tapi saya ikut hukum dia lah, hukum. Saya tak ambil anak orang lain bank ke saya. Itu tak ikut hukum. Ada orang, kalau nak anak, caranya ialah, dia panggil ni bayi tamu uji. Tapi benih tu bukan benih dia. Ambillah benih orang lain, saya dapat anak. Benih orang lain masuk dalam rahim isteri dia. Maka ini perzinaan. Walaupun tak berlaku pertemuan fizikal. Ada seorang di Amerika, kerjanya ialah dia suka beri benih dia ke orang. So, siapa yang nak benih, nak mengandung, saya beri benih dia. Kerajaan Cina bank dia ni. Jadi geng-geng yang tak ikut agama, ambil benih dia. Kononnya benih ni paling subur. Untuk buat persenyawaan. Tidak menggunakan benih suami. Kerana benih suami ada masalah. Tapi ini zina dalam Islam. Islam tak benar. Kalau seorang nak buat bayi tabuji, maksudnya dalam persenyawaan dan tabung, maka mesti benih suami dan benih isteri. Mungkin kadang-kadang dia tak kuat untuk mengawang dalaman. Dikawan, disatukan di luar dahulu, baru disuntik pada wanita. Kalau benih dia, okey, halal. Nafsu nak anak tadi, sampai tak mengambil hukum tadi. Maka ini nafsu yang tidak bersandarkan pada Allah, menunjukkan orang tak ada tawakal. Lepas tu saya kata, saya nak anak. Tapi dengan cara syariat. Saya nak kaya. Dengan cara syariat. Saya nak kuasa. Saya nak kuasa, nak pegang jawatan. Itu nafsu. Tapi bila kita mengikut hukumnya, maka itu syariat. Maka dengan kuasa tadi, saya buat syariat. Kata keinginan manusia. Manusia semua ada keinginan untuk ada kuasa. Tanya siapa, saya tak nak ada kuasa. Bohong. Dia nak kuasa. Barangkali dorongan dia tak nak kerana takut Allah. Kerana bimbang tidak kafa'ah, tidak layak. Tapi kalau kuasa itu boleh beri kebaikan, tak ada orang tolak. Siapa tolak? Bukan Rasulullah menyebut dalam hakikat kuasa. Kullukum ra'in. Semua kamu orang yang berkuasa. Paling kurang tuan-tuan kita berkuasa pada diri kita sendiri. Saya akan tentukan saya nak makan apa. Itu kuasa. Awak makan ni? Tak. Saya tak nak makan ni. Saya nak makan ni. Tak boleh awak kena makan ni. Tak. Ini kan diri saya. Itu saya nak makan apa. Tuan-tuan sedang tunjuk kuasa. Ada anak-anak kita yang kecil tu. Oh, dah tunjuk kuasa. Kita bagi baju ni tak nak baju lain. Bagi baju Spiderman nak Superman. Tunjuk kuasa ni. Ada duit kita tu. Tapi tunjuk kuasa dia. Menangis dia. 2 hari menangis. Kita pun terpaksa mengalah. Belilah baju ni. Itu kuasa. Jadi manusia ni tuan-tuan, fitrah dia ada kuasa. Ingin berkuasa. Tapi saya tak nak dengan membelakangi syariat. Atas nama kuasa, langgar semua hukum hakam, asal saya ada jawatan. Tak mungkin. Bagi orang yang bertawakal pada Allah. Yang menyandarkan dirinya pada Allah. Maka ini yang kita maksudkan. Bila kita sebut tentang makna tawakal, lepas apa yang kita kehendaki, dengan menyandarkan pada Allah SWT. Kemudian kata ulama lagi,
tentang makna tawakal. Itu Abu Ya'qub Al-Jauzi. Yang dimaksudkan dengan tawakal sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim. Kisah Ibrahim. Sini dia terjemah silap sikit. Sebagaimana terjadi pada Nabi Allah Ibrahim AS. Di saat, bukan Allah berfirman pada malaikat Jibril. Di saat Ibrahim berkata kepada Jibril. Dia ubah sikit. Mula-mula saya baca dulu, ni baru saya nak ubah. Di saat Ibrahim berkata kepada Jibril, amma ilaika fala. Adapun pada kamu maka tidak. Full stop di situ. Apa maksudnya? Waktu Nabi Allah Ibrahim dia lontar ke dalam api, Jibril pun datang. Wahai Ibrahim, apakah kamu ingin aku menolongmu? Lalu kata Ibrahim, adapun untuk kamu tak nak. Aku nak Allah tolong aku. Maka ini tawakal. Tawakal ialah melihat atau memohon pada Allah. Lalu kata ulama, kata Imam Abdul Qasim Kushairi, ini huraian Abdul Qasim Al-Kushairi. Ibrahim telah berpisah dengan dirinya. Dia tak melihat dirinya, dia tak melihat sesiapa pun. Dirinya telah hilang bersama Allah, kerana dia cuma melihat Allah. Kerana tidak ada yang mengetahui orang yang bersama Allah kecuali Allah. Ibrahim ketika itu, waktu Jibril offer dia, saya tolong awak. Kata Ibrahim AS, amma ilaika fala. Minta tolong kamu tak nak. Dia sudah huyup dirinya, dia tak nampak sesiapa, dia cuma nampak Allah. Allah. Tentang macam ni, kita nak tahu faham makna huyup atau dia panggil ghabat nafsuhu. Kalau tuan-tuan sakit. Tuan-tuan sakit sungguhlah, bukan sakit sikit-sikit. Waktu sakit sungguh-sungguh, datanglah isteri anak-anak kita. Nampak tak anak-anak dan isteri kita? Kehadiran dia. Tak rasa. Sebab saya rasa kehadiran sakit. Lebih daripada kehadiran orang yang saya sayang. Sebab sakit sangat. Kita tak kira siapa datang, menteri ke datang, Perdana Menteri ke datang. Sakit kita, kita sibuk dengan sakit. Saya tak peduli dengan menteri tu. Kalau kita sakit betul-betul. Tuan-tuan sakit betul-betul. Siapa pun datang, tuan-tuan tak peduli. Tuan-tuan sedang deal dengan sakit. Bila kita dalam kebergantungan betul-betul. Contoh, ulama selalu memberi satu perumpamaan. Seorang lemas dalam air. Atau terkapar di tengah lautan. Waktu tu, dia tak nampak diri dia. Dia cuma nampak Allah. Tak nampak diri dia. Dia tak ada cerita lah dia pandai berenang ke, duit banyak dalam bank ke. Tak ada. Dia ada followers ramai. Tak ada. Dia cuma fikir, ya Allah selamatkan aku. Tak ada fikir benda lain. Tanyalah orang yang pernah karam di lautan tu. Tanya. Ada kawan saya seorang. Bila bot dia pecah. 3 hari duduk tengah laut. 3 hari tengah laut. Apa yang dia fikir? Allah. Tak ada lain. Tak ada fikir lain. Tak fikir nak makan KFC ke. Nak makan laksa Johor. Tak ada. Allah selamatkan aku. Itu yang dipikirkan kepala dia 3 hari. Tak ada fikir benda lain. Kita ini dalam keadaan huyup diri kita. Sebab kita benar-benar susah. Ni tengah tak berapa susah nampak kawan tu, nampak duit tu, nampak pelaburan. Tak berapa susah lagi tu. Bila benar susah, suruh manusia abaikan kita, waktu itu tuan-tuan huyup semua melainkan Allah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Amman yujibul muttarra iza da'ah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang kamu harapkan ketika mana kamu dalam kesempitan. Tuan-tuan manusia siapa pun dalam kesempitan betul-betul dia akan nampak Allah je. Ibrahim AS. Waktu dia nampak dirinya akan jatuh dalam api. Dia nampak. Dan dia jatuh dalam api kerana dia menjaga agama Allah. Dia berjuang. Maka pasti yang dia mengharapkannya Allah, bukan orang lain. Tentang gini, kalau tuan-tuan kerja dengan orang tu, kerja, tuan-tuan harap orang tu lah bayar gaji kita. Orang tu sebab kita kerja dengan dia. Takkanlah tuan-tuan kerja orang ni lalu harap orang lain bayar gaji. Orang ni. Kalau seorang anak, waktu keadaan dia sakit, dia tak harapkan ibu orang lain, dia harap ibu dia. Tak mungkin dia menjerit untuk didakat ibu orang lain. Ibu dia lah. Kerana kasih sayangnya di situ. Bila seorang mula mengenali Allah, tak mungkin dipandang yang lain, melainkan Tuhan. Kenapa nak pandang yang lain? Maka melihat Allah. Kerana itu Allah berfirman kepada api. Dengan kejadian yang tidak pernah berlaku. Tentu api ini tak pernah sejuk melainkan sekali. Waktu Ibrahim dibakar di dalam.
Api ni tiba-tiba bertukar fungsi. Sejuk. Sejuk dan nyaman. Tidak pernah api sifatnya macam tu. Tapi demikian bila Allah kehendaki. Bila Allah kehendaki, Allah menjadikan sebarang sebab itu hilang. Sebab itu hilang. Hatta tuan-tuan sekalian, singa yang biasa garang, kalau lapar dia akan belasah, dia akan makan semua benda depan dia. Tapi Allah Ta'ala boleh hilang. Ada satu kisah. Seorang ulama namanya Abu Hasan. Dia ada satu raja di Mesir tu zalim. Dia bunuh dekat 18,000 orang. Bunuh. Dia suka-suka dia lah kalau orang lawan dia bunuh. Jara. Dan raja ni dia ada habit dia. Dia akan cara bunuh orang dengan menggunakan singa. Singa tu dilaporkan, masuk kandang makan. Dia tunjuk depan rakyat. Bila lama sangat zalim. Abu Hasan ni, Az-Zahid, dia pun pergi jumpa raja tu. Nak nasihat. Raja ni Islam. Nak nasihat. Takkan setiap orang menentang kamu, tegur kamu, semua kamu nak bunuh. Dia orang ada berkuasa ni, dia ada perangai. Dia tak boleh orang lawan dia. Tak boleh orang cakap lain pada dia. Siap, dia akan guna kuasa. Itu penyakit orang ada kuasa. Bukan kata orang lain, kita pun yang ada kuasa ayah ni. Anak tegur pun melekat kat dinding nak tu. Ego kuasa. Mereka orang yang Allah rahmati. Tak semua orang mampu dikuasa dengan baik. Tak semua orang. Mereka orang melihat Allah dalam kekuasaan yang Allah uji dia. Baik. Jadi raja ni kejam. Namanya ialah Raja Tolun atau Ahmad bin Tolun. Dikenali sebagai Raja Tolun di Mesir. Lalu Abu Hasan Zahid nak tegur dia. Pergi ke istana. Dia pun tegur lah. Tuanku, takutlah Allah. Jangan zalim orang. Jangan bunuh orang. Raja pun naik angin tegur dia. Apa dia buat? Tangkap. Sumbat penjara. Macam biasa, dia laporkan singa. Jawa'ahu jia'an syadidan. Dia laporkan singa lama lagi. Biar singa ni tengok ngap terus. Tak payah fikir banyak. Kita kan tuan-tuan, jangan kata singa kita. Kita pun kalau lapar pun tak fikir banyak. Pada depan tu, ikan masin tu habis. Apa? Kalau hantar nasi kosong tu habis dulu. Putih dulu. Kan siakap tak sakit, tak apalah lapar makan dulu nasi ni. Nanti jumpa dalam perut juga siakap tu, tak apalah. Kalau lapar sungguh lah. Lapar sikit-sikit boleh tahan. Lalu Abu Hasan Zahid pun, orang pun tengok ramai. Ambil singa, tok singa. Singa tu terus menerpa kepada Abu Hasan Zahid. Dia pun mengaung. Tiba dia tunduk kepala dia. Lalu Abu Hasan pun gosok kepala singa, cium singa tu. Dan singa tu mundur. Raja tengok. Apa singa ni tak makan? Tak pernah jadi macam tu. Singa ni dah lapar. Dah dipuasakan. Patut makan. Dan singa ni singa raja. Dia tak ada kena, dia tak pernah kena Abu Hasan Zahid. Tapi singa tadi tidak mau makan. Walau dia lapar. Rakyat tengok. Ni apa kena dia ni? Akhirnya dia dibebaskan dan raja tu dialog dengan dia. Raja tu tanya, kamu tak takut singa? Dia tak, saya cuma takut Allah. Saya serahkan urusan saya pada Allah. Saya tawakal pada Allah. Tapi kenapa saya tengok macam kamu macam fikir je. Tengah fikir. Saya tengah fikir, idea singa najis ke tak najis? Itu je saya fikir. Sebab dia nak jilat saya tu. Dia fikir hukumnya, bukan fikir singanya. Umpama kita tengok babi, bukan takut babi, takut najis mural lazah dia, tak takut babi. Fikir najisnya. Sebab kita nak sembahyang. Contoh. Jadi ini kisah yang dirakamkan oleh ulama tentang sifat tawakal yang menjadikan seorang itu berani dan menyebabkan semua makhluk Allah ni Allah tundukkan. Kata bila benar tawakal kita. Ini cerita Abu Hasan Az-Zahid. Singa yang garang pun tunduk sebab dia tawakalnya pada Allah. Serah. Macam kita cerita api juga. Api pun tak akan memanaskan. Itu bila benar tawakal seorang pada Allah. Maka Allah pasti beri pertolongan sebagaimana Allah beri pertolongan kepada Ibrahim. Tuan-tuan, cerita Allah beri pertolongan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat supaya kita serahkan urusan kepada Allah. Sehingga Allah SWT menyebut kepada kita.
wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dia baca dalam surah Al-Furqan ayat 58. Kata Allah, serahkan urusanmu kepada Tuhan yang hidup dan tidak mati. Baik, kenapa Allah sebut Tuhan yang hidup tidak mati? Sebab semua yang kita tawakal pada makhluk ni semua mati. Tuan-tuan tawakal, serah di urusan tuan-tuan pada fulan bin fulan, dia pun akan mati. Jadi, sebab tu ramai orang, dia baik dengan seseorang waktu hidup. Bila orang tu mati, dia pun dah kecewa. Dah tak ada orang, saya kena mati dia orang tu. Kalau ada dia, boleh tolong saya. Sebab kamu tawakal pada orang yang mati. Tawakallah pada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Wasabbih bihamdih. Dengan tunduk beribadat kepadanya. Tunduk ibadat. Dan kata Allah SWT, wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Cukuplah Allah Ta'ala dengan dosa hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui. So, kita ni kalau nak benarkan tawakal kita pada Allah, Allah ajar kita. Pertama, kita bergantung pada Allah. Yang kedua, terus ibadat, sujud, sembah Allah. Yang ketiga, pelihara dosa kita. Maksudnya, istighfarlah dosa-dosa kita banyak. Kerana bila dosa kita banyak, maka goyah tawakal kita. Tawakal ini dibina dengan tiang-tiang ketaatan pada Allah. Tapi bila adanya maksiat, ia menjadi anak-anak yang akan merosakkan tiang-tiang itu. Lalu tawakal kita menjadi roboh, tak kuat. Ini tawakal dibina oleh tiang-tiang ketaatan pada Allah. Tiang-tiang ini jangan dirosakkan oleh anak-anak yang maksiat kita. Walau kecil, anak-anak nampak kecil je. Kata sampai masa roboh bangunan. Roboh bangunan. Dengan sebab anak-anak. Ni sekeras-keras kayu dalam dunia, tongkat Nabi Allah Sulaiman. Ini kayu paling keras dalam dunia. Tapi sekeras kayu itu pun anak-anak boleh makan. Takat kayu jati, kayu merbau, takat kayu pilak je bersangat. Ini tongkat Nabi Allah Sulaiman, ni tongkat terbaik. Anak-anak ini waktu Sulaiman AS, dalam keadaan dia duduk atas kursinya, perhatikan jin sedang buat kerja. Jin takut bila Sulaiman tengok. Ni jin efrik-efrik ni. Sambil letak tongkat dia. Setahun Nabi Allah Sulaiman sudah wafat. Tak ada orang tahu. Anak-anak beritahu. Macam mana? Anak-anak makan tongkat Nabi Allah Sulaiman. Sehingga tongkatnya patah. Nabi Allah Sulaiman jatuh. Barulah jin tahu mati dah. Kalau tahu mati, kita dah berhenti buat kerja. Kenapa Allah jadikan kematian Nabi Allah Sulaiman begitu? Sebab jin mendakwa mengetahui perkara gaib. Dan dia tak tahu Sulaiman pun wafat dah setahun. Dia tak tahu. Erti dakwahnya bohong. Macam ni, tuan-tuan tukar ramah nasi. Okay? Mari sini tengok nasi. Tunjuk jari. Ada lagi sekarang. Tuan-tuan pergi kat penuh nasi pergi tengok. Dia tengok nasi gitu. Oh, awak hari ni sekian-sekian. Dia tak tahu dia nak kena lempang lepas ni. Tu ada seorang hamba Allah dia pergi kat tu nasi saja dia pergi dia tu lempang sebiji. Patut kalau awak tu nasi, awak dah tahu awak kena lempang ni. Dia pun tak tahu dia lempang. Dia tanya, kenapa pula saya kena lempang? Kata kena nasi. Patut tahu saya nanti kejap akan datang seorang lempang dia. Tapi dia pun tak tahu masa depan dia. Dia otak lebih. Sebab tu haram kita percaya benda otak-otak macam ni. Yang meramal nasi. Jin di sebalik meramal nasi. Allah jadikan Sulaiman wafat. Hampir setahun jin tak tahu. Anak-anak yang beritahu. Anak-anak tak mendapat ilmu gaib. Tapi Allah jadikan ia sebab. Setiap orang Allah beri dia tahu sesuatu yang kita mungkin tak tahu. Bukan maksud ilmu gaib. Nak tunjuk ilmu kita ni sikit. Kita tak tahu bab baiki kereta yang dia tahu. Kita tak tahu bab baiki enjin yang dia tahu. Masing-masing Allah beri ilmu sikit-sikit seorang. Supaya kita saling berukhuwah. Supaya kita tak bongkak, tak sombong. Seolah kita tahu semua benda. Ada orang bab ni dia bijak. Bab lain dia tak erti. Kadang-kadang semua bijak ni. Bab order makanan tak pandai. Nak makan apa? Tak tahu. Dia tak makan apa. Tak pandai. Dia suruh kawan dia order. Padahal periksa nombor 1. Kawan dia ni periksa nombor last. Tapi bab order makanan sihat. Tak payah tengok buku menu. Dia hafal semua dah. Dia boleh hafal. Dia ingat satu persatu. Setiap orang Allah beri keistimewaan masing-masing. Supaya kita tuan-tuan tidak berbangga antara satu sama lain.
Setiap orang kita tengok dia ada kelebihan. Anak-anak kita. Tengah haya nilai anak ni yang berjaya universiti. Yang anak-anak ni dia ada istimewa masing-masing. Anak ni kita tengok lembab belajar. Anak ni nampak payah. Dia mesti ada istimewa dia. Kita cuma tak tahu. Kalau kita wasangka baik kepada setiap anugerah Allah pada kita, nescaya kita akan dapat tengok cepat. Potensi itu cepat kita nampak. Tapi kalau kita ni wasangka buruk, kita tak akan jumpa potensi tadi, melainkan satu tempoh yang panjang. Yang mungkin kita dah menyesalkan dia, kita tak memuliakan dia. Semua orang ada fungsi dia. Kita tak tahu mana satu kebaikan yang Allah nak beri. Isi kita dia ada kebaikan. Yang kata, saya ni, awak senang hidup sebab saya. Jangan. Dia ada kebaikan. Kita tak tahu. Suami kita ada kebaikan. Sehingga tak ada seorang boleh berbangga diri antara satu sama lain. Bagaimana kita pernah ceritakan kisah seorang ulama yang setiap kali di balik mengair, kita tengok ada hidangan kat rumah dia. Dia menyangka ini kerana kesolehannya. Tiba-tiba anak dia meninggal dunia. Dan di balik rumah tak ada lagi hidangan tersebut. Taulah dia keberkatan anak yang tak pernah dipandang selama ini. Itu berkat anak dia, bukan dia. Kita kadang-kadang syarikat besar ni, kita rasa bos lah bijak. Mungkin ada pekerja kita yang jujur. Kalau kita tak nilai pekerja ni dengan betul, kita pun suka-suka kita lah buang dia. Tanpa penilaian yang jujur. Akan jatuh bisnes kita. Rasa saya bijak, bukan ada keberkatan orang hidup dalam. Benda tu Allah nak ajar kita. Ya, kalau kita nak buang sebab dia malah kerana dia langgar kontrak, itu hal yang maksud saya, kita guna kuasa sewenang-wenang. Suka kita lah nak buang. Saya kan bos. Kita lupa mungkin keberkatan dia menjadikan perniagaan kita maju. Mungkin. Ni suami suka-suka nak ceraikan bini dia tanpa sebab. Anggap ni bini tak kerja bukan boleh buat apa-apa ni. Saya cari duit. Rupanya bini dia lah penyebab murah rezeki dia. Lepas cerai dia dapat pisau cukur pula. Perempuan pisau cukur. Cukur habis tak kepala pakai kaki. Dan dulu bukan pisau cukur. Itu Allah tunjukkan dalam kejadian kehidupan kita. Ini benar tawakal kepada Allah. Kemudian kata Syekh lagi, dari kisah Ibrahim. Zunnun pernah ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan tawakal? Kata dia, melepaskan hal yang bersifat dipertuan. Apa maksud dipertuan? Dalam bahasa Arab disebut khul'ul arba'. Apa benda yang kita rasa benda tu punya kekuatan. Contoh, orang ada jawatan, dia ada kekuatan jawatan. Orang ada harta, dia ada kekuatan harta. Orang ada ilmu, dia ada kekuatan ilmu. Maka kita lepaskan sandaran kita pada golongan ini. Lepaskan sandaran kita. Waqatul asbab, dan segala sebab. Segala sebab. Tinggalkan segala sebab. Maksudnya, contoh gini, kita kalau nak selamat hidup, kita pun tengok dia ni kan gagah. Jadi kita pun bersandar pada kekuatan yang dia ada. Jadi untuk bersandar pada kekuatan yang ada, sebabnya kena ngampu dia. Ngampu dia, bayar duit pau dia. Kita pun dilindungi dia. Tapi orang tawakal, dia akan buang kekuatan. Khal'ul arbab, kekuatan. Waqatul asbab, tak perlu dibuat sebab-sebab yang dilarang tadi. Dan diserah pada Allah. Akan dapati Allah sebaik-baik penjaga dia. Ada orang kan, dia dah bayar kepada abang kawasan. Abang kawasan ni kuat. Dia jaga ni. Ni kalau tak bayar ke abang kawasan, bisnes kita teruk. Tentang kita pun nak baiklah dengan abang kawasan. Berilah duit sekian. Beri. Sehingga kita lupa yang berkuasa sebenarnya ialah Allah Ta'ala. Maka orang beriman dalam membina tawakal, dia akan buat semua, dia akan buang semua benda yang disebut anggap tuan. Kuat. Kuat pada harta, kuat pada segala-galanya. Sebab itu dalam kaedah ulama. Man i'tamada ala malihi qalla. Wa man i'tamada ala aqlihi dhalla. Wa man i'tamada ala jahi dhalla. Wa man i'tamada ala Allah la qalla wa la dhalla wa la zalla. Awal dhilla. Maksudnya, siapa yang bergantung pada harta, maka dia akan dapati harta itu sikit. Siapa yang bergantung pada akal, maka dia akan sesat. Siapa yang bergantung pada pengaruh, popular, kuasa, maka dia akan hina. Tetapi siapa yang bergantung pada Allah, dia tak akan rasa sikit, dia tak akan sesat, dia tak akan hina. Tetapi orang yang tawakalnya pada harta, last sekali dia akan tengok harta dia makin sikit, macam tak cukup. Dia tak akan rasa tenang juga. Biarlah harta berbilion, dia tetap rasa tak cukup. Itu kerana dia tawakal pada harta.
Orang tawakal pula pada akal. Saya cerdik, saya bijak. Akhirnya dia akan sesat. Akhirnya ramai mana orang-orang yang dianggap cerdik, genius. Dia bercakap benda yang dapat dihidu oleh orang awam baru dia bodoh. Apa kata cerdik ni? Profesor. Misalnya hebat. Dia akan bercakap sesuatu yang orang awam nampak bodoh dia ni. Profesor ni bodoh ke cerdik? Dia nampak. Kenapa? Kerana dia bergantung pada akal. Dan siapa yang bergantung pada pengaruh, pengaruh. Oh, saya baik dengan orang popular, saya akan hebatlah baik dengan orang popular ni. Sebenarnya dia akan hina. Hina. Kadang-kadang kita sangka, bila baik dengan orang popular ni, kita pun tumpang glamour dia lah. Punya terbalik, dia kutuk kita pula, dia jadi hina kita. Kita nak tumpang dia dengan glamour dia supaya kita mulia. Tiba dia berubah. Bergaduh kita dengan dia gunakan pengaruh dia hina kita. Sebab tu jangan. Siapa yang bergantung pada Allah, dia tak akan rasa sikit, dia tak akan sesat dan dia tak akan terhina. Maka orang ni tanya lagi Zunnun Al-Misri, boleh tak tambah lagi? Dia kata, pertemukan diri dengan hal ibadat. Baik buat satu benda atas nama ibadat. Kalau kita dah sebut ibadat, ialah ismun jami'. Satu nama yang menyeluruh, meliputi semua benda yang Allah suka. Tentang kita kerja tu ibadat. Kita makan ibadat. Kita tidur ibadat. Asalkan tujuannya untuk menjaga diri kita dengan Allah. Maka ibadat. Orang cari rezeki untuk jaga maruah diri, maruah agama, untuk menjaga agama anak-anak. Itu ibadat. Bukan itu jihad. Jadi bila kita sebut tentang bagaimana membina takwa, maka semua benda bersifat ibadat buat. Buat benda bersifat ibadat. Dan keluarkan dari hal yang bersifat rububiyah. Dan keluarkan diri kita seolah-olah kita menguasai benda tu. Baik. Kalau saya katakan saya ada duit. Oh, saya ada duit ni. Saya boleh buat tu, buat ni. Itu bukan kuasa saya. Allah mungkin tidak izinkan. Ada orang duit banyak, dia tak boleh beli benda tu. Kenapa Allah tak izinkan dia? Mungkin. Kalau saya gagah. Tapi saya tak melihat kekuatan saya boleh menentukan itu dan ini. Okey, saya gagah, saya boleh belasah orang tu. Tak, kadang-kadang dia belasah saya. Bukan saya belasah dia. Kerana ini yang kita sebut bila kita rasa kita ada segala-galanya dalam diri kita. Kita mula rasa rububiyah. Maksud rububiyah, kita yang menguruskannya. Tentang saya bijak. Saya dengan idea, saya ilmu, saya boleh uruskan kecerdikan manusia. Saya boleh jadikan fulan bifulan cerdik. Tidak. Mana orang yang cerdik tapi dia tak mampu ajar anaknya sendiri. Ini pakar psikologi. Pakar motivasi. Dia motivate semua orang, ribu berjaya. Tapi anak di sini tak pernah ada motivasi. Ini kita tengok. Kita duk islah cerita tentang baiki orang. Takutlah Allah, takwa. Anak sendiri tak bertakwa. Untuk tunjuk, bukan kita yang uruskan. Ramai mana cikgu boleh fahamkan anak-anak lain. Anak-anak murid dia. Tapi anak di seorang kat rumah dia tak boleh faham. Anak di siapa sudah tak faham-faham. Mak ni cikgu ke bukan? Tanya. Mak anak tanya. Kat sekolah, cikgu cemerlang. Kat rumah, anak dia kata, mak ni temberang. Temberang apa? Anak dia tak percaya. Inilah yang kita sebut. Kalau kita miliki segala-galanya, bukan kita menguruskan segalanya. Allah. Saya sihat, tubuh badan. Saya tak akan dia kata, okey esok jumpa saya. Kenapa? Saya orang sihat, saya takkan sakit. Kita tak mampu uruskan kesihatan kita. Betul lah saya boleh pilih makanan tu, makanan untuk saya. Tapi kita tak tahu esok kita sakit, kita tak sakit, tak tahu. Tak ada orang kata saya boleh uruskan ni. Ini pemimpin negara yang hebat. Saya boleh uruskan negara. Tuan-tuan bila datang banjir, dia nak urus macam mana? Datang malapetaka nak urus macam mana? Lemah. Jadi, apapun yang kita miliki, keluar daripada sifat rububiyah kita dengan maksud, sifat kita yang boleh menguruskannya. Saya tak boleh menguruskannya melainkan dengan izin Allah. Anak-anak kecil saya, dengan izin Allah saya uruskan dia. Jabatan saya uruskannya dengan izin Allah. Ini kebun-kebun saya menguruskan dengan izin Allah. Kan saya dah kursus 2 tahun di institusi pertanian, saya pandai buat itu ini tak. Kadang-kadang orang yang bijak bertani, tanam mati. Ni budak-budak tak masuk kursus pun, dicampak je benda itu, hidup. Hidup. Untuk menunjukkan bahawa zahir kita nampak memang kita uruskan, hakikatnya Allah. Yang menguruskan hati manusia Allah. Saya boleh bercakap sehingga orang jadi sayang pada saya. Bohong. Yang menjadikan orang itu sayang Allah. Ini ramai orang yang kononnya kita sebut boleh jadikan orang
jatuh cinta, kasih pada dia, tiba-tiba bertukar jadi benci. Kejap tukar jadi benci. Orang yang penuh glamour jadi hina. Ini semua yang Allah tunjuk atas dunia ini berlaku. Semua. Itu tuan-tuan sekalian, buang segala sifat rububiyah. Rububiyah itu sifat Tuhan. Segala rasa bahawa kita uruskan. Kita berkuasa menguruskan. Kita rasa kita berkuasa menguruskan diri kita. Kita tak mampu, tuan-tuan, sampai masa tangan kita tak ada angkat. Suka saya nak angkat tangan mana pun. Kata kita, dia seorang sahabat, seorang lelaki-lelaki. Kita kalau orang tu jenis buat salah zaman Rasul, kita tak panggil sahabat. Ada seorang lelaki-lelaki, itu kaedah hadis. Dia makan tangan kiri. Nabi SAW kata, makanlah tangan kanan. Dia kata, la astati', saya tak mampulah angkat tangan kanan. Atas rasa dia sombong, tak nak terima teguran Nabi SAW. Nabi kata apa? Lastata'ta, wallahi lastata'. Demi Allah, kamu tak akan mampu lagi angkat tangan kanan. Terus lelaki tu tangan dia lumpuh. Dia sombong dengan teguran. Dia kata suka hati dia nak kiri kanan. Tapi cara dia jawab, Rasulullah dia tak kata, suka hati akulah. Nampak sangat jahat. Dia selinur di sebalik, saya tak mampulah angkat tangan kanan. Dia menipu. Nabi kata, kamu selamanya tak akan mampu angkat tangan kanan. Akhirnya lelaki ni lumpuh, tak mampu angkat tangan. Dan kita hari ni, boleh angkat tangan kiri kanan. Mampukah esok ataupun sekejap lagi kita meneruskan ataupun kita angkat tangan? Kita dengar kawan-kawan kita, esok tidur stroke. Kena stroke, tangan tak angkat, kaki tak angkat. Suara tak boleh bunyi. Bagaimana kita uruskan diri kita? Kalau bukan kerana Allah. Lepas tu jangan pernah sombong kata, saya lah yang angkat tangan saya, angkat kaki. Itu semua izin Allah. Sampai masa yang Allah ambil. Segagah-gagah manusia yang angkat besi beratus kilo, akhirnya tangan sendiri tak boleh angkat. Dulu ni atlet angkat 200 kilo. Deadlift, angkat besi berat. Hari ni tangan dia tak sampai sekilo je tak boleh angkat. Hari ni kaki dia yang dulu dia berlari pantas, tak boleh angkat. Yang kata nak berlari, nak jalan belum tentu. Sebab kita tahu kita bukan yang menguruskannya, Allah. Yang penting kita buat ibadat, minta yang baik-baik dengan Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dalam satu barisan